أعوذ بالله من شر ما صنعت ولا كيد ما علي وأبو بذنبي إلى دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita untuk duduk di dalam majlis zikrullah, Raudhah min Riyadhil Jannah, yang membincangkan perbahasan tentang kajian sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah taala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan seluruh keturunan beliau dan menempatkan beliau di kalangan orang yang beriman, yang saleh dan salihah, dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada yang menelusuri perbahasan dan kajian kitab pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita, seluruh ahli keluarga kita, dan menempatkan kita di kalangan golongan yang saleh dan salihah dan dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, membincangkan tentang kajian sifat 20 ni yang membawa kepada perbahasan ilmu yang paling utama. Kalau rujuk kepada kedudukan ilmu, kalau kita murajaah ulang kaji perbahasan dalam, kalau kita lihat dalam qalam musannif, kata-kata penulis, yakni kata-kata Tuan Guru, beliau mengatakan bahawa ilmu akidah Islamiah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Dan ini mesti kita garis bawah. Kalau lihat muka surat awal, qalam musannif, selalu merojaah tengok balik, dan mana-mana poin penting kita highlight. Nah, muka surat
6 kalau edisi yang pertama. Taib. Ada edisi yang kedua tambahan. Edisi yang pertama akidah tu sampai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam edisi yang kedua tambah nilainya selepas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kalau bagi edisi yang pertama dia tak ada tulis. Tuan Guru tambah dalam edisi yang kedua, ilmu akidah Islamiyah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Dan kalau ilmu Islam yang lain, yang mana kalau pecahan kepada ilmu itu, kalau kerangka ilmu dipecah pada 3 bahagian agama Islam, yakni bahagian yang pertama itu akidah, tauhid. Bahagian yang kedua itu akhlak, membincangkan tentang tasawuf. Yang ketiga adalah syariat, membincangkan tentang fiqh, manhaj. Yang 4 mazhab yang muktabar. Kedudukan ketiga-tiga itu yang paling tinggi adalah akidah. Kalau nak dibanding dengan ilmu dunia, tak terbanding. Tak terbanding dari masalah. Kalau lihat perkembangan ilmu alat, ilmu dunia, ilmu alat berkembang pada pemerintahan kerajaan Abbasiyah, kurun kedua Hijrah, kedua ketiga Hijrah. Perkembangan ilmu tentang sains dan yang kita duk belajar sekarang ni lah, ilmu alat, mengurus takbir dunia, dan dikembangkan oleh sarjana Islam. Tapi permulaan ilmu jemaah sekalian itu adalah ilmu akidah. Jadi kalau kita letakkan diri kita tentang nak beri masa kepada ilmu yang paling penting, kita boleh buat jadual sendirilah. Dalam 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, puluh-puluh tahun tu, berapa yang kita bagi masa untuk ilmu yang paling penting. Sebab itu jemaah sekalian, kekuatan umat Islam dan manusia itu sendiri itu tidak akan terbina tanpa dengan keyakinan. Ilmu akidah membincangkan tentang prinsip keyakinan. Ada satu video tu, dia buat program training team building. Dia buat binaan, dia bagi grouping, dia bagi alat-alat yang saya nampak dalam video tu, dia bagi lidi dengan apa, batang aiskrim tu kan. Instruction ni mesti disuruh sila bina binaan yang kuat. Lepas tu dia pun test lah binaan tu, masing-masing buat tinggi. Kebanyakan gambar tu saya tengok semua buat tinggi. Dalam tinggi tu, bawah tu ada 4 batang kaki. 4 batang tu dia buat tinggi. Lepas tu nak test dia letak batu atas tu. Tak sempat letak, roboh dah bangunan kayu tu. Sebab apa? Kaki dia halus ada besar tu. Tapi yang atas semua berselirat. Oh, nampak macam kuat tu. Macam itu struktur dia buat. Kita tengok sekali imbas, roboh ni. Walaupun tinggi, roboh sungguh. Kebanyakan yang buat tu semua roboh. Sedangkan dalam binaan tu tak suruh buat tinggi, dia suruh buat kukuh. Yang kita nampak tinggi sama macam amal dan dunia. Yang kita nampak banyak amal, bukan kukuh dalam amalan. Itu bila kena ujian, letak ujian, beban, Allah bebankan, dah pening. Rupanya tak kuat. Amalan memang banyak. Pahala, ya kira pahala Allah Maha Pemurah kan. Tapi nak tengok amalan itu berfungsi dengan baik atau tidak, uji dengan kesenangan. Kesenangan itu ujian jemaah sekalian. Dia mampu tak senang dia tu tetap menuntut ilmu. Patut dengan senang itulah dia menuntut ilmu lagi kuat. Tak senang.
Tapi kalau senang tu kadang dia nak lenang lah. Senang dah ni, nak apa lagi? Nak nuntut apa lagi? Senang dah lah. Walau bila dah senang, Allah bagi kemudahan. Patutnya ni nak uji, nak tengok amalan dia tu setara mana. Kalau diberi kemudahan, dan sudah pasti dia beramal pun sebelum ni. Tapi bila Allah bebankan dia, yakni Allah taklifkan, tanggungjawabkan senang atas dia, nak tengok tak? Dia peruntukkan tak masa untuk mengenal Allah? Dia gunakan tak masa tu? Sebab tu nombor satu, bagi masa untuk dia nak taat. Taat ni membawa yang paling tinggi tu mengenal Allah SWT. Tapi kebanyakan dia kata belajar ni dah berhenti. Dia belajar kat universiti, kat sekolah, habis belajar habis, lepas tu sibuk kerja. Yang saya nampak bukan sibuk kerja, sibuk dikerjakan. Kesenangan Allah bagi, maksudnya zaman sekarang zaman senang. Saya ini hari apa? Jumaat. Hari umur lupa. Sebab dia rasa hari-hari hari Ahad. Tadi saya seminar 2 hari dengan seorang Profesor Mahdi Dr. Humaizi. Beliau reka satu software tesis. Canggih. Saya tengok. Beliau sendiri saja dah menulis dekat 300 buah buku menggunakan software AI, ChatGPT, dengan software tesis, dengan Excel-nya, dengan masuk Word chat-nya. Dia masuk kat engine dia tu, dia engineer kan. Dia create dalam Excel tu, dia masuk command dia running lah, serap siap paper lah. Dia kata 3 tahun tu buat PhD. Dia kata apa? Kejap lah, tak sampai setahun pun siap lah. Zaman sekarang kemudahan. Dulu belajar seni bina architecture tu lain, manual, beli technical pen, sekali beli 200, beli tu kayu T tu, beli meja cincin buat drawing lah. Sekarang siap. Kadang tak buat site visit, hantar drone je. Tak pergi, pakai satellite dia. Siap. Mudah zaman sekarang, tapi malas. Nak kata susah, tak susah. Ngaji bukan nak cari pun, nak kena fikir. Benda dah siap dalam buku, tinggal nak serius. Lain nak kita kena merangkak cari apa, jangan sahabat dulu, para ulama tabi'in. Jangan. Kita takut. Sebenarnya ujian ni, bila iman ni diuji, Allah bagi senang. Kita ni senang, kita sedang senang sekarang. Tapi kerana tidak gunakan kesenangan untuk ketaatan, pelik, di zaman yang senang ni paling banyak susah. Susah apa? Susah hati. Zaman yang paling banyak susah hati. Dan saya pula attend seminar tu. Allah lalukan dekat newsfeed kan. First time doktor buat dia daripada pensyarah UNIMED, Universiti Malaysia Perlis, UNIMED ya. Saya buat kajian dia tu, tadi ramai kat 30 kandidat tu, semuanya saya rasa semua doktorate semua tu. Saya je kot terselit master. Rupanya nak dapat advance, tak nak serabut. Paper saya tu kaji tentang peranan akidah di dalam berdepani tekanan kehidupan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Tajuk tu bulat-bulat diterima oleh Majlis Senat. Tak payah tukar-tukar. Biasa kan tukar tajuk lah. Lulus. Kemudian tinggal nak, tadi tengok bila dia susun paper tu, senyum lah kejap kan. Senang lah, macam itulah. Tapi nak beritahu ni, zaman sekarang bukan susah yang mana seperti zaman dulu, tapi susahnya mengalahkan orang dulu. Ukurannya mana?
ukurannya hati. Susah hati banyak. Kalau ikutkan orang dulu lagi patut susah hati. Sebab apa? Lampu berita, air perigi, kerja tak banyak. Rupanya kita ni tenggelam dengan kesenangan. Kemudian timbul malas. Dia sebut tentang Allah, malas nak ambil tahu. Dia ingat dunia ni dia punya ramak. Tu bahasa sound direct lah. Bila kita nak dikenali, tengok kalau kita tiba-tiba ada orang datang nak kaji pasal kita seronok. Boleh tak saya nak interview tuan? Saya nak tahu pasal kehidupan. Kenapa? Saya so special ke? Ya special lah. So kita kaji tentang Allah. Allah suka? Mestilah suka. Sebab tu seluruh hidup kita kena bagi masa untuk kaji, untuk kenal Allah. Tu je letak je. Khalas, titik gitu. Titik. Saya ni mas sekalian, ni saya tunjuk bukti depan mata. Depan mata. Kalau tak percaya kan, tahu. Bila kata Allah, kita ni niat nak sambung belajar tentang Usuluddin. Sebab memang hati tu kuat. Memang kita nak kenal. Nak kenal Allah. Saya rasa memang kita bukan yang solat tu tiba-tiba kenal. Tak. Perasan kenal boleh lah. Kalau tak ada mengaji betul-betul, kadang-kadang mengaji betul-betul belum tentu kenal. Tapi maksudnya bila aku serius mengaji, macam itu. Bila kita serius mengaji mas sekalian, tu jentera saya kat luar tu, yang dapat tu betul-betul nak ngaji mengenal Allah. Setahun saya pakai 60,000 dah mileage. Betul-betul Allah datangkan tu motor tu, bukan sebab nak pergi mana pun. First keluar minggu depan start kuliah master, zoom pergi Kuala Kangsar. Ulang alik macam balik pagi balik petang. Macam itu. Saya betul-betul gunakan kesenangan. Orang lain sibuk nak ride sana sini. Ride dari mana tuan? Tengok. Dah saya balik universiti belajar. Saya tak pernah dengar lagi pergi universiti. Parking tempat lecturer kan. Wallahi masalah. Jadi makna kata kalau mas sekalian serius mengaji, mengenal Allah, tengok Allah datang, bukanlah bayaran kesenangan dunia yang kita cari. Tapi nak tanah, Allah datangkan dunia untuk memudahkan pencarian tu. Orang tanya, jauh-jauh mengaji. Tadi saya pergi jumpa student pelajar lah. Mengaji mana? Ustaz? Kuala Kangsar. Jauh Kuala Kangsar. Duduk ni Shah Alam. Pulang. Jauh tu. Tak ada lah. Kejap lah. Tak tahu saya naik buruk. Wallahi masalah. Wallahi. Ni dalam pengajian ni saya cakap ni. Allah datangkan betul-betul depan mata masalah. Saya tengok Allah Akbar. Ini kalau aku simpan ni mau kena ni, tak boleh. Jadi saya pergunakanlah kemudahan itu seguna-gunanya. Memang Allah datang kan. Dan tidak mengurangkan pun yang lain. Maksudnya kadang bila belajar terpaksa berhenti kuliah, berhenti tu saya tak malas, saya sibuk. Tak. Malam kuliah, pagi ada kelas. Pagi belajar, malam mengajar. Sempat sampai, sampai. Seronok rasanya. Sebab apa? Gara-gara nak mengenal Allah. Itulah. Jadi how serious you are. I akan persiapkan you. Naik kereta, tak payah jam. Bagi kereta Ferrari pun tak guna. Jam. Saya turun-turun tu jam highway tak boleh. Kan kalau bagi flight kan nampak sangat kan. Bagi motor lah Allah kata. Orang dengar motor, bila tengok motor, patutlah ustaz. Okey, itu kerana nak kenal Allah. Bagi saya itu paling kecil. Allah boleh bagi lebih lagi. Jangan kita anggap bila mengajar mengenal Allah ni biasa. Saya cukup. Sebab saya ambil dengan serius. I'm very serious. Sebab apa? Allah serius menjadikan kita. Allah kata dalam Quran, aku jadikan kamu bukan main-main. So kita kena serius bila kita dengar Allah. Sebab Allah tak main-main jadikan kita. Jadi itu satu benda yang sebagai motivasi lah, semangat untuk kita bila hidup ni perjuangkan untuk mengenal Allah dan perkenalkan kepada anak-anak kita. Itu misi kedua pula. Bila kita belajar mengenal, belajar kemudian azam nak perkenalkan. Biar kita sebagai ada tanggungjawab mak ayah, biar keluar dari mulut kita
mengajar anak kita sifat Allah, wajib bagi Allah tu apa nak. Aku tahu kau dah belajar kat sekolah, sekarang ni aku nak ajar kau balik. Macam gitu mas sekalian. Itu jadikan azam tu. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung biografi ringkas Al-Imam Al-Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahim. Kalau edisi yang pertama surat 53, edisi yang kedua surat 58. Kita membincangkan kitab induk dalam perbahasan akidah, ini tauhid, iaitu Al-Barahim. Siapakah penulis atau pengarang kepada Barahim ini? Itulah Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Imam As-Sanusi bukan seorang tokoh yang asing lagi dalam kalangan masyarakat Islam, tetapi ramai yang masih tidak mengetahui tentang biografi beliau. Sebut nama Imam As-Sanusi. Sebab apa dia tidak asing? Sebab semua perbahasan tentang tauhid berdasarkan sifat 20 ianya tidak boleh diasingkan daripada Al-Imam As-Sanusi, kerana beliau lah yang menyusun sifat 20, bukan mengasahkan sifat itu, tapi menyusun, kredit kepada Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi kita nak belajar, nak tahu tentang biografi beliau dalam kajian karya akidah. Ini karya akidah. Ini kelebihan lah, kita akan kaji lah biografi. Dan itu maka Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Awad meletakkan dalam perbahasan ini, iaitu menjelaskan sejarah kemunculan dan perkembangan penulisan beliau. Tuan Guru akan memperkenalkan biografi ringkas berkenaan dengan beliau. Oleh itu bahagian ini adalah satu sorotan sejarah Al-Imam As-Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahim. Jadi kita masuk tajuk ini yang seterusnya membincangkan biografi Al-Imam As-Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahim. Kitab Al-Barahim ni adalah induk mas sekalian. Kita akan nampak betapa besarnya kitab ini, kesannya kepada kitab-kitab besar yang lain yang kita perbahaskan, bincangkan tentang tauhid di alam Melayu, terutama Nusantara dan seluruh dunia. Baik. Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, yakni dilahirkan pada 1428 sehingga 1490 Masihi, atau nama asalnya Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Su'aid Al-Sanusi Al-Hasani Al-Ash'ari Al-Maliki Al-Tilimsani Al-Maghribi. Itu nama panjang beliau. Ringkasannya dipanggil Al-Imam As-Sanusi. Secara etimologinya, etimologi ni maksud secara bahasanya, perkataan tersebut adalah perkataan yang nisbah, iaitu menjandarkan sesuatu kepada sesuatu. Iaitu perkataan Al-Sanusi dinisbahkan kepada suku bangsa Sanus yang terkenal di utara Afrika kerana beliau terdiri daripada suku bangsa tersebut. Sekarang ni yang lead duk saman Israel tengah bincang ni dengan mahkamah Israel, mahkamah antarabangsa IGC, yang lead kira lawyer, ketua lawyer ni adalah Afrika Selatan lah. Kalau kita nak cuba kaitkan, kenapa Allah pilih Afrika? Kalau kita cuba kaitkan lah, kerana walaupun Al-Imam As-Sanusi lahir di Afrika Utara, yang bawa kes ni Afrika Selatan, tapi tetap negara Afrika. Rupanya ada ulama besar yang lahir di sana, yang memberi kesan kepada landscape perbincangan akidah dalam kehidupan manusia setelah abad ke-9. Besar masalah sumbangan ni, bukan kecil-kecil anaknya. Sampai sekarang kita, siapa tak kena datang ngaji, sampai Raihan buat lagu. Jadi lahir beliau di utara Afrika, bangsa Sanus.
Perkataan Al-Hasan ini dinisbahkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu an kerana nenek atau ibu kepada bapa beliau berketurunan Hasan bin Ali radhiyallahu an, itu cucu pada Rasulullah SAW. Nah, Al-Imam Sanusi ini Ahlul Bait. Nampak? Jadi pelik setengah orang tu cuba memandang pelik kepada perbahasan Sifat 20 ni. Enggak, anda tak tahulah dia kaji ke tidak. Turunan Al-Imam Sanusi ni siapa? Dan perkataan Al-Ash'ari dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, seorang pengasas aliran teologi di Basrah pada awal abad ke-4 Hijrah, jadi 10 Masih. Hal ini kerana beliau berminat dengan aliran teologi tersebut, pengasas kepada Asy'ariyah. Kalau kita lihat sejarah Imam Al-Ash'ari ni, panjanglah perbahasan, yang datang sebagai penyeimbang antara perbahasan nakli dan akli. Nakal Quran dan akal akli digabungkan jadi moderate. Ini satu hikmah besar. Dan perkataan Al-Maliki dinisbahkan pula kepada Imam Al-Malik bin Anas Ibnu Abi Amir 95 hingga 179 Hijrah, iaitu 714 hingga 795 Masih. Selepas ini akan disebut sebagai Imam Malik, seorang pengasas aliran mazhab fiqh di Madinah Al-Munawwarah, kerana beliau juga seorang berminat dengan aliran mazhab fiqh tersebut. Kalau dalam teologi ni, akidah aliran berakidah Asy'ariyah. Kita kalau di Nusantara ada Asy'ariyah dan Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Tapi bab fiqh Al-Imam Sanusi bermazhab Al-Maliki. Dalam teologi Asy'ari. Boleh. Dan perkataan Al-Tilimsani dinisbahkan kepada Tilimsan kerana beliau dilahirkan di Tilimsan, iaitu sebuah kota di negeri Aljazair atau Algeria sekarang. Perkataan Al-Maghribi dinisbahkan pula kepada Maghrib, ini barat, kerana Tilimsan adalah sebuah kota di negeri Aljazair. Kedudukan negeri tersebut terletak di bahagian Maghrib, iaitu tempat arah matahari terbenam atau negeri-negeri utara Afrika. Kita harap kes setakat ni lawan dengan mahkamah lah. Tapi kita tak boleh tahan angka korban 25,000 masih. Saya tinggal lagi tak upload. Yalah, kita nak upload tapi belum masa. Saya kira ni zamannya, zaman yang mana kita diratah seperti makanan. Dah sampai masanya. Welcome tu zaman yang mana dibimbangi oleh para sahabat, yang mana keadaan umat Islam ketika itu dikerumuni oleh musuh seperti makanan. Yusyakul umam, akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, yang mana zaman itu umat Islam diratah seperti makanan. Sahabat dengar panik. Kenapa ya Rasul? Kami sikit ke kami? Wanahnu kil yauma izin. Adakah kami sedikit waktu itu? Lalu Nabi pun jawab, tidak. Bahkan kamu waktu itu ramai. Ramai maksudnya. Kita ni, kalau nisbah population umat Islam seluruh dunia, belum bergabung lah semua. Banyak mereka. Tapi tak kesampaian maksudnya. Ramai tapi seperti buih ketika banjir. Buih di atas lautan. Atau nisbah seperti buih. Macam mana buih ni? Banyak amal tapi tak mengenal. Saya nisbahkan macam tu. Beramal banyak tapi cinta dunia, tak cinta Allah. Kira masa dengan Allah. Ada kan tidak? Kira masa dengan Allah. Macam mana tahu berkira masa dengan Allah? Saya bagi tamsil. Nak mikir pasal Allah pun malas. Bukan nak tahu pasal Allah, nak mikir pasal Allah pun malas. Tak payahlah payah-payah fikir. Beramal je lah. Beramal je. Kita kalau pergi kerja mas sekalian, kalau setakat bekerja tapi tak kenal bos kita, rasanya bos kita pun tak pandang kita. Aku bayang kau, tunggu masa aku pecat tu masa gaji bayar gaji.
Tapi kalau kita pergi kerja, kemudian kita kenal bos kita, ambil masa lain, tu dua benda berbeza. Kenal dia perangai macam mana, dia punya lifestyle dia panggil apa? Zoom in. Zoom in. Oh, rupanya bos kita yang macam ni perangai dia. Oh. Lain. Daripada bekerja yang datang balik, pergi. Balik. Dia bos apa? Entah. Aku pun tahu. Hidup lagi tak? Hidup lagi ke tidak? Tam-tam lah gaji auto debit kan. Tak payah jumpa bos tak apa. Tapi kita tak boleh. Kita kena menghadap Allah every day. Bukan every day lagi dah. Setiap nafas. Beramal tapi tak nak mengenal. Sedangkan mengenal itu amalan yang tertinggi. Kerana apa? Lalu menyebabkan dia cinta dunia. Bila tak nak beramal, tak nak mengenal, maka dia sibuk mengenal benda. Akhirnya cantuh cinta dia pada benda. Akhirnya banyaklah kecewa dengan benda. Kan? Cuma sekalian, tadi khutbah kita tajuk bagus dah. Tapi kalau lebih bagus, masjid rumah pertama aku. Tajuk dia apa? Masjid rumah kedua kan? Oh, sini lain. Oh, ya aku. Oh, tiada terrelate. Kalau di Selangor, masjid rumah kedua. Terang-terang fadilat masjid tu, saya dengar dari inilah. Kalau mereka dengarlah tawaran Allah ni, siapa yang datang, tahu dia masalah mafhum hadis. Salah satu matan hadis tadi saya tak capture, tapi mafhum dia. Allah sambut orang yang datang masjid ni macam sambut keluarga yang balik, lama tak balik, punya gembira, suka. Allah suka maksudnya. Masjid tempat sujud lah. Dibangunkan solat 5 waktu sehari semalam. Tawaran. Iman. Datang masjid ni iman. Tapi sebab apa orang patutnya masjid rumah pertama? Sebab orang rumah tu nombor 2 lah. Yang kedua, kita ni sebelum jumpa orang rumah kita, patutnya rumah pertama orang lelaki masjid. Kemudian baru jumpa orang rumah. Tidak suka duduk dengan orang rumah. Nak balik kerja cepat-cepat nak duduk dengan orang rumah. Kan tak boleh. Tapi rumah Allah sepi. Cinta utamanya hakiki hamba. Sibuk nak cinta dengan makhluk, ingat cinta dia kat makhluk. Sekali Allah entam satu kali, sepai habis. Sampai hati abang buat macam ni, dah bergaduh. Sibuk jaga makhluk, akhirnya kucak-kacir hidup. Hati tu tak ke rumah Allah, tak ingin. So apa? Hadis Nabi tadi mafhum dimasukkan juga dalam perbahasan tadi. Sehingga kan sahabat kata, Nabi kata apa? Yang tak nak solat jemaah kat masjid ni ternyata jelas sifat munafik. Na'udzubillah min zalik. Takut sahabat. Sebab iman lawan munafik. Sebab apa? Sebab kata cinta Allah. Datang pun tidak. Awak kata sayang saya, datang minang pun tak nak. Awak kenapa tak hantar rumah jumpa mak ayah saya? Oh, ya macam itu. Alah, tak payah datang rumah dia. Kita jumpa kat mamak je lah dia. Jumpa kat tempat lain, tak payahlah awak, sampai sini je lah hubungan kita. Datang rumah pun tak nak. Ni mas sekalian, awak balik bahasa kita. Sebab ada kaitan dengan Afrika ni. Sekarang tengah duk ligan dengan nak saman Israel tu. Duk sama-sama ni dilanyak lagi. Ya Allah, saya ada cerita dengan rumah. Macam mana? Geram ada. Tak tercakap dah. Atau buat begini ni bukan datang marah tu. Tapi nak macam mana kan? Kita kena terima zaman tu sampai. Kita diratah maskan 25,000 saudara Islam kita diratah. Dan kita
Tak adalah kita tiba nak melompat pergi kan. Kita memang Allah tak ada di sini, tapi barang sama kita menung juga. Termenung kita. Dan zaman dia dah sampai. Sebelum tu memang dah faham. Tapi bila ada satu news Al Jazeera tu, dia highlightkan figure tu, saya save 25,000 syahid, 6,000 lebih sedang cedera. Terus saya ya Rabb, adakah ini zaman dia? Kalau tak tulis figure tu mungkin kita tak perasan. Tapi bila di figure kan, kemudian dijadikan poster, Allah Akbar. Dan ini baru yang sekarangnya 3 bulan ya, 109 hari tak silap poster tu. 3 bulan 25,000 masalah. Divide by 3, sebulan 10,000 lebih. Ni kerja gila tak gila masalah. Ni bukan zaman bukan nak suruh bersedih menung, tidak. Ni bukan zaman masa lagi untuk kita rasa kita in comfort zone. No, kita bukan lagi dalam comfort zone. Jadi please be serious untuk mengenal Allah. Sebab nak balikkan kekuatan ni Allah yang kata. Allah yang kata, ibarat buih je. Dan bukan sebab apa imaskan, hadis tu panjang. Allah tarik imaskan. Musuh tak takut kita. Allah tarik. Kita ni nak bagi musuh takut. Masalah musuh tak takut. Macam kita duk ruqyah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak bagi berjin takut. Apa yang kau baca? Nak tergelak mata. Auzubillah. Tapi tergelak juga. Tapi itulah realitinya. Perawat kena tampar. Ada dibuatnya konten. Kita tergelak tu buat konten tu. Perawat kena tampar. Dia konten yang bercakap tu herut muka dia. Dia buat herut. Nakal sungguh dia. Dia tak duduk kat tempat ruqyah tu. Dia tengah baca-baca, sekali kena tampar dek benda tu. Oh ya Allah. Kita cuba nak takutkan, sama kan macam kita kan. Datang kita ni kena kuat ekonomi, kena pakai baik-baik bagi dia respect the road. Tak payah ni sekalian. Pakailah apa benda pun, motor terbang ke, kereta terbang ke. Kalau Allah cabut musuh ni tak takut kita, tak payah. Tapi jalan kaki kita, motor tak ada, kereta tak ada, apa pun tak ada. Sekali jalan dia tengok, sekali Allah campak takut dalam musuh, balik awal dia. Tak payah kita ada benda. Nampak? Ni benda ni kita jadi perhatian. Baik. Ni berbalik ni. Buat cerita Afrika ni. Ada cerita Afrika, kita tekankan sikit perkara ni. Baik. Jadi Al-Imam Sanusi dilahirkan pada abad ke-15 Masih, iaitu zaman pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah 1281-1924 Masih, di bawah pimpinan Sultan Murad II 1421-1451 Masih. Berkaitan tahun kelahiran terdapat beberapa pendapat yang berbeza. Khair al-Din al-Zirikli 1893-1976 Masih seorang ulama Syria mengatakan di dalam kitabnya Al-Alam Qamus Tarjim bahawa Al-Imam Sanusi dilahirkan pada tahun 832 Hijrah bersamaan 1428 Masih. Akan tetapi ahli teologi Indonesia seperti A. Hanafi di dalam teologi Indonesia, seperti A. Hanafi di dalam teologi Islam, dan M. Laili Mansur di dalam Al-Imam Asy'ari mengenal hidup dan pokok fikiran teologi, berpendapat bahawa beliau dilahirkan pada tahun 833 Hijrah bersamaan 1429 Masih. Ada dua pendapat, tapi beza setahun lah. Berkaitan tempat meninggal dunia Imam As-Sunusi, para pengkaji sepakat dan bersetuju bahawa beliau meninggal di tempat yang sama, iaitu Tilimsan.
walau bagaimanapun mereka berselisih faham tentang tarikh kematiannya. Tempat sepakat, tapi tarikh kewafatan kematiannya ada khilaf. Al-Syarqawi 1150 1213 Hijrah bersamaan 1737 1798 Masih, dan Al-Anbabi 1313 Hijrah 1895 Masih. Dua orang Syekh Al-Azhar Mesir, J.H. Krames 1891 1951 Masih, sarjana orientalis Netherlands Hamilton Alexander Ruskin Gibb 1895 1971, sarjana orientalis University Oxford dan Harvard. Muhammad bin Shanab, ulama Algeria pada awal abad ke-20 Masih. Mahyudin Haji Yahya, pensyarah Universiti Sains Malaysia dan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa Brunei Darussalam, dan Mudassir Rosda, seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Melaka dan mantan pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, berpendapat bahawa tengok dalam kajian ini mas sekalian, Tuan Guru sendiri detail dalam membawakan satu-satu nama. Nanti dalam perbahasan matan pun sama mas sekalian. Batu bila dapat khazanah ni, ilmu ni, kitab ni, jadi bila saya baca tu saya kira puas tu. Semua daripada yang dulu sampai yang sekarang, nampak? Disusun sampai yang terkini. Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia berpendapat bahawa beliau meninggal pada hari Ahad 18 Jamil Akhir 845 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 1490 Masihi. Ini tarikh kematian atau kewafatan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Sebaliknya ada juga yang menyatakan bahawa beliau meninggal pada tahun 1486 Masihi atau 1490 Masihi. Antaranya William Montgomery Watt 1909 2006 Masihi, bekas pensyarah bidang pengajian Arab dan Islam University of Edinburgh. Ini kajian orientalis ni. Tengok, bidang pengajian Arab dan Islam University of Edinburgh 1640 Masihi. First University atau First Faculty di Oxford University, Fakulti Kesusastraan Bahasa Arab 1640. 1192 Masihi, First Al-Quran diterjemah, La Muhammad Quran, Robert Cotton. Ini bila tengok tarikh ni, kita boleh selarikan dengan perbahasan orientalis. Lepas tu ada juga, kenapa mereka macam tutup ke atas tu, kat sarjana orientalis Netherlands Hamilton Alexander Ruskin Gibb, kenapa ada nama ni orang bukan Islam ni Ustaz? Memang mereka kaji Islam. Orientalis bermaksud yang mengkaji ketimuran dan Islam. Dan ada maksudnya daripada nama-nama tokoh-tokoh tadi, yang pertama sepakat mengatakan 18 Jamadil Akhir 895 Hijrah bersamaan 9 Mei 1490 Masih. Pendapat yang kedua mengatakan pada tahun 1486 Masih atau 1490 Masih. Jadi waktu kematian ada sikit khilaf. Baik. Kita lihat latar belakang pendidikan Imam Sanusi. Tilimsan, tempat kelahiran Imam Al-Sanusi, adalah sebuah pusat kebudayaan yang penting di utara Afrika. Di kota inilah sejak kecil Imam Al-Sanusi sudah melibatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan. Imam Al-Sanusi mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri. Mas sekalian, kalau kita lihat biografi ulama-ulama yang muktabar, antaranya kita lihat Imam Sanusi, tengok pendidikan awal daripada ayahnya. Jadi kita naklah dapat juga kredit tu, anak kita mendapat pendidikan awal daripada diri kita, bapaknya, temaknya, idewan. Sebenarnya dua-dua sepakat pun. Dia ada perbahasan ayahnya mengajar. Kita nak tak pandai Ustaz nak mengajar, belajarlah.
So, bila kata tak pandai anak kita kan. Memanglah kita boleh hantar kat sekolah agama belajar, tapi kita pun naklah ngajar anak kita biar kredit dapat kat kita. Bayangkan jemaah sekalian, anak kita tu dia mula pandai, contoh katalah dia mengenal Allah melalui kita, start dia jenis mengenal Allah sampailah dia mati ni. Ya Allah, kalau Allah tak ada umur 40 tahun hidup lah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dah lah anak jadi soleh dah satu. Dia doakan kita, ilmu yang dia kenal daripada kita. Katalah dia tak pandai ngaji, kita ngajar dia ngaji. Start dia pandai mengaji tu, pahala. Kadang ada tengoklah mak ayah kan. Bukan sini lah. Ni dekat negara Pasir Berengung. Dia kalau ngajar anak, aku tak sabar ngajar. Tak sabar. Dia rasa nak, tak boleh. Biarlah orang lain ajar kata. Aku tak boleh tahan lah. Rugi maksudnya. Pakar kita tak nampak duit dia. Cuba kalau kita ngajar anak kita dapat duit. Duit apa? Setiap masa tu dia bayar duit tu. Malih duit tu. Rasa kita tak bagi orang lain mengajar. Biar aku mengajar anak aku kata. Tahulah. Kita pun sabar mengajar anak. Sebab apa? Dapat duit. Sekali mengajar, tengok masuk akaun. Lepas tu non-stop pula tu. Malih duit. Mana datang duit ni? Baru lepas mengajar. Kita pun senyum. Tak adalah kata, letih lah mengajar kamu ni. Stres mak dia buat ni. Itu sebab tak nampak pahala. Suruh nampak pahala. Dia akan bersungguh-sungguh mengajar anak dia. Biar aku mati nanti, aku dia dapat pahala pada kamu. Bukan dapat anak saja. Kadang-kadang minta maaf, ada orang nak mikir nampak anak. Tapi lupa, sekadar dapat anak tapi tak dapat pahala pada anak. Rugi juga. Sebenarnya misinya adalah untuk dapat pahala melalui anak tu. Caranya, didiklah dia. Usahakan untuk kita dia. Sebab tu kita tengok. Mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri dan memberi dan mempelajari agama serta berbagai ilmu lain daripada para ulama terkemuka di negerinya. Kemudian hantar-hantarlah. Dia dah besar, nak pergi-pergi. Mana nak pergi. Tapi the first stage, awal pendidikan awal tu biarkan kita. Pegang betul. Walaupun dia dah belajar kat sekolah, balik, tanya balik. Kita revise balik. Kita bagi masa. Sebab benda tu semua benefit untuk kita. Baik. Dan mendalami pengajiannya ke Algiers, setempat Al-Imam Musa Nusi berkembang pengajian dia. Dan kalau tengok, ini konsep pengajian yang mana kita kena cuba mengikut jejak ni mas sekalian. Walaupun saya kira sekarang lah boleh, sebab bila tadi pula saya tengok dengan teknologi AI tu, dengan kita boleh dapat bahan dengan ya Allah di umur hujung jari, tak ada sebab kalau tidak explore banyak ilmu. Tengok Imam Sanusi, beliau menguasai berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, teologi, tata bahasa, logika, perubatan, astronomi, matematik. Allah, kita dengar Imam Sanusi satu bidang dah Imam sekalian. Betul, tak heran ulama-ulama ni hebat. Jadi kita jangan hadkanlah mengaji. Letak nombor satu, akidah. Okay. Kemudian belajar. Sekarang dunia tanpa sepadan, type, rak. Buka Google Scholar. Google Scholar. Tuan type apa tuan-tuan nak kan? Kumpul bahan-bahan, tengok, baca. Kita kena jadi orang yang nampak ilmu. Dan bermanfaatlah ilmu tu. Masuk bermanfaat, berubahlah karakter kita, walaupun kita tak boleh nak apply macam itu astronomi ke kan. Memang akhir hayat beliau tak ada kita baca jadi astronomi, astronaut lah. Tapi kesan daripada pembelajaran itu memberi kesan. Dan bila ada pelbagai bidang ni memang berkembang mas kan. Tak payah jauh lah perjalanan saya sendiri. Tapi memang bila saya perhati, dia jadi pelik, canggung maksudnya. Orang dengar ngaji mana Ustaz? Saya biar kawan kita cakap, architecture, dia kerut muka. Ustaz, kenapa pelik? Ni Imam Sanusi, cuba tengok background. Dia kata kalau agama je. Tak boleh kata nak
bidang lain ke? Walaupun bukan bidang lain, dari satu bidang juga. Tapi memang bila kita kaji daripada berbagai bidang ni, presentation kita, cara fikir kita, memang terbuka lah. Lain mas sekalian, tengok ilmu tengok. Tak dinafikanlah hebat. Dan beliau dasar seorang ahli teologi yang mempunyai otoriti dalam aliran Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ahli teologi ni nama bagi perbahasan tauhid lah. Sarjana-sarjana Islam Maghribi, negeri-negeri utara Afrika menggelarkannya sebagai seorang pembangun Islam pada abad permulaan abad ke-9 Hijrah. Nampak? Ini bukan kecil-kecil punya ulama ni sekalian. Ini ulama yang syadid, yang kabar, yang besar. Sebab apa? Digelarkan sebagai pembangunan Islam pada abad ke-9 Hijrah 15 Masih. Ini kalau tengok tahun ni 9 Hijrah 15 Masih ni. Ini berbalik pada saya masuk sikit kajian orientalis. Mas sekalian, 10 ke tahun abad ke-10 ke 15 Masihi tu, perkembangan ilmu barat orientalis belum lagi berkembang. Waktu tu masih zaman dijajah. Depa ni masih zaman Dark Ages. Dark Ages. Bayangkan. Dark Ages, kemudian abad ke-16 ke-18 barulah dia panggil Golden Ages, Enlightenment, Revolusi Perancis. Kita tengok dah ngaji astronomi, matematik, tafsir hadis, teologi dah. Hebat tak hebat ulama itu. Jadi waktu itu zaman dia panggil Dark Ages. Sebab itu depa bila zaman itu depa start mula kaji Islam daripada start nama yang nak kaji ni nama dia adalah John of Damascus. Abad ke-10 ke-15 ni, pre-orientalis. Sebab apa waktu itu John of Damascus ni bekerja dengan kerajaan Uthmaniyah. Minta maaf, Abbasiyah. Dengan Abbasiyah. Bekerja. Sebab tu kita umat Islam bukan baru nak menang. Kita menang dah, tinggal nak menang balik. Nak menang balik kita ni. Jangan kita kena bangkit, kita ni jangan anggap kita tak pernah menang. Kita menang 1300 tahun lebih Allah bagi kita mentadbir dunia. Depa start baru abad ke-10. Start betul-betul start tu abad ke-18, 1789. Bila depa start, Britain mula kuasai, Empire Ottoman start jatuh. Total lockdown, total down 3 Mac 1924. 3 Mac 1924 abad ke-19 tu. Abad ke-19. Waktu tu baru start dia panggil Golden Ages, zaman Enlightenment. Barulah start depa conquer. Gara-gara Islam jatuh. Islam jatuh, maksud saya ni kerajaan. Sekiranya ditakdirkan Allah Islam terus memerintah, sampai sekarang kita jadi kuasa besar dunia. Sampai sekarang. Kejatuhan sebab saja jatuh, Allah tidak jadikan sesuatu itu tanpa ada sebab. Ada asbabnya. Sebab tu kaji ada musabab. Bawa motor tiba-tiba jatuh. Oh, dah takdirnya jatuh. Memang jatuh tu takdir, tapi sebelum jatuh tu takdir juga. Nak jatuh pun takdir, jatuh pun takdir. Jelas? Jadi nak jatuh tu apa takdirnya? Oh, takdirnya dia ngantuk. Tu takdir tu. Jadi sepatutnya takdir yang ngantuk. Kalau takdir ngantuk, takdirnya jangan bawa. Ini semua dalam takdir tu, kena faham tu. Bukan takdir tu maksudnya dah takdir, bukan. Kalau takdir mengantuk, takdirnya boleh bawa kereta lagi tak? Boleh bawa motor tak kalau mengantuk? Takdirnya sepatutnya tak boleh lah. Sebab Allah dah takdirkan kalau mengantuk tak boleh bawa. Bawa juga. Maka hang masuk dalam takdir yang mengantuk, bawa kereta, akhirnya takdirnya jatuh. Nampak tak? Semua dalam takdir. Bawa betul perbahasan takdir lah. Jadi jatuh tu sebab apa? Takdirnya masuk dalam orang yang lalai. Allah dah takdirkan kita patut jadi hamba yang taat. Kemudian masuk dalam takdir orang yang lalai. Bila takdir orang yang lalai, jatuh. Jatuh bukan sebab mereka kuat, kerana kita lemah. Itu saja. Bukan mereka kuat, kerana kita lemah. Sebab tu runtuh dari dalam. Sebab tu serangan orientalis ni, dia masuk dari dalam. Last kerajaan yang jatuh, kerajaan Aceh.
Uthmaniyah ni total jatuh. Bila Aceh jatuh tak total, habis. Last man standing lah Aceh. Sebab Aceh ni dia ada kelebihan. Tapi jatuh dengan apa? Dengan orientalis. Abdul Ghaffar ni adalah orientalis Barat Britain yang belajar tentang Islam, jadi mufti di Mekah ni. Lughatul Arabiyah dia berabuk mari. Ni dah abad ke-15 ni. Maka di sinilah, dan waktu ini kita akan nampak nanti, dan kita dah bincangkan sebelum ni, macam mana kitab Ummul Barah ini menjadi pencetus kerana di tengah-tengah zaman kejahilan juga waktu itu. Timeline ni kita kena tahu je sekalian, baru kita tahu kita duduk kat mana. Sebab tu dalam kajian, kalau dalam bab Usuluddin ni, kita akan belajar orientalis, belajar karya akidah, kita belajar perbandingan agama. Bila kita bawa, dia selari, kita boleh relate kan dia. Baik. Okey, time. Jadi kita terus sikit, kita berhenti dekat last guru-guru Al-Imam Sanusi. Al-Imam Sanusi sudah menuntut pelbagai bidang disiplin pengajian beberapa orang tokoh ulama terkemuka pada zaman remajanya. Antaranya termasuklah bapanya sendiri, Abu Ya'qub Yusuf. Nampak? Berbalik pada tadi kaedah susu galu ilmu dia dapat daripada bapa. Walaupun ibu yang banyak masuk dengan anak-anak, tapi ibu tu pun juga dapat ilmu pada bapa dia. Macam tu. Jadi sanad ilmu tu terus pada bapanya. Dan saudaranya alim dalam bidang fiqh, iaitu Ali At-Taluti, dan dua orang ulama alim dalam bidang aritmetik, iaitu Muhammad Al-Habbaq atau lebih dikenal sebagai Al-Habbaq 1462 Masih, dan Abu Hasan Al-Qalasadi 1487 Masih. Setelah beliau melanjutkan lagi pengajian di kota Algiers dengan seorang tokoh ulama yang alim dalam bidang agama di Algeria, iaitu Abdul Rahman At-Ta'alibi 1470 Masih. Akhirnya Imam Sanusi terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang teologi, manakala dalam bidang tasawuf beliau sebagai pengikut pada ajaran Ibrahim bin Muhammad Al-Tazi 1484 Masih. Hamilton Alexander Ruskin Gibb, J.H. Kremers, Muhammad bin Khinib, Muhammad bin Sinib, dan Mahyudin Haji Yahya dalam penulisan mereka menegaskan bahawa Imam Al-Sanusi pernah berguru dengan Ibn Marzuq. Kenyataan Ibn Marzuq atau nama penuhnya Muhammad bin Ahmad Al-Tilimsan pernah menjadi khatib di Masjid Al-Ubbad Tilimsan, qadi dan guru di Masjid Salahuddin Al-Qahirah. Adalah sesuatu yang tidak mungkin kerana menurut Mahyudin Haji Yahya, ulama ini sudah meninggal dunia pada tahun 781 Hijrah 1379 Masih, sedangkan Imam Sanusi dilahirkan pada tahun 832 Hijrah 1428 Masih atau 833 Hijrah 1427 Masih. Ini antara sebenarnya guru-guru beliau, dan yang terakhir tu dikaitkan dengan Ibn Marzuq. Dan tapi kata Mahyudin Haji Yahya mustahil, sebab Ibn Marzuq ni ulama besar juga, lahir dan meninggal dunia 781 Hijrah, tapi Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih lahir pada tahun 832 Hijrah. Wallahu alam. Seperti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung pada perbahasan seterusnya, iaitu hasil karya. Surat 63 tu nanti pada edisi yang kedua, Muskat 58 pada edisi yang pertama. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, sehingga kita bertemu lagi pada sila akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.